Kata ustaz, muka ustaz garang pun tak apa. Itu tak tepi. Ustaz ni cakap tak tepi. Cerita ni betul tak? Itu je saya. Kalau saya salah saya minta maaf. Itu. So kadang-kadang kita banyak off topic lah. Saya sedih, takkan saya nak cakap generalize, cakap orang yang cerita pasal sunnah banyak off topic. Tak boleh juga. Tapi itu yang berlaku pada saya. Yang saya peribadi, so saya kata secara peribadi, so bukan pandangan umum pandangan peribadi saya, ramai yang nak cakap pasal sunnah kadang-kadang off topic. Off topic ni maksud orang tak hormat kita. Kita cerita kat orang ni benar ni sunnah, you prove it. Cerita, bagi tahu, okey kita respect. Dah. Saya cakap ni tak sunnah, tak diamalkan, saya ada bukti saya bagi. Kita tak boleh ke buat macam ni? Orang tak respect kita je. Kalau kita cakap ini saya dah tahu dah siapa dia. Saya dah tahu siapa dia ni. Lepas tu tak apa, tak kisah, dah tahu siapa pun tak apa. Cerita. Tulis. Itu je. Dan saya hormati orang yang menasihati saya secara jujur. Bagi tahu saya. Dia ingat saya nasihat apa saya nak marah, ada orang kata saya nasihat kecil hati ke. Ni nasihat saya ni, kau-kau ni saya terima, tak masalah tak kecil hati pun. Ni geng-geng ni depan ni semua. Sifu pun saya tak mengajuk pun. Ni pun sama juga. Sama. Kita dah senang cerita mudah sekarang ni. Kenapa kita nak off topic? Jangan off topic. Terus pada topik, buktikan. Itu je. Kawan saya Arab seorang semalam daripada Syria, tapi pada Jack Kelantan lah. Dia orang Arab. Saya kata kat dia, esok saya buat program pasal letak tangan terhadap. Dia kata, alah itu lagi. Dia kata. Saya kata, tanyalah saya kenapa buat macam tu. Kenapa? Sebab ada orang kata tak, ini je yang lain tak boleh. Oh patut buat. Dia kata. So dia tak tahu apa sebab saya cerita benda ni. Mula dia kata, alamak saya itu tak habis-habis tu je. Dia pun tak nak datang pun kan, tapi dia cakap tu lah. Dia tak nak datang program pun, tapi dia tahu lah bila balik yang tu je. Maksudnya dengan Arab pun tu juga kan. Tapi saya rasa kalau balik-balik yang tu, dia kita positif lah apa sebab. Kemudian kalau ulang pun banyak kali pun bagus juga, kita boleh ingat kan. Dan satu lagi soalan saya tanya semua orang yang ada ni, pernah tak anda ikuti program tentang isu ni macam hari ni? Kalau pernah beritahu saya, di Malaysia atau dengar, pernah tak ikuti? Itu je soalan saya. Orang yang kutuk saya kata asyik-asyik tu, bila asyik-asyik ni? So saya tengok off topic lah, terus tak nak datang tak apa, nak pergi barbecue pun tak apa. Tapi kalau tak nak datang sebab tak ada faedah, itu susah lah, kecil lah hati orang. Tak ada faedah. Kalau saya tak datang lah sebab saya ada program lagi penting, okey. Saya ada program lagi penting, okey, no problem. Saya sakit, okey, jangan off topic, jangan pergi tak apa-apa, cakap semua. Dan hari ni saya minta maaf kalau siapa yang tersinggung. Inilah yang saya nak bentangkan selama ni, yang telah dipopularkan dalam Facebook. So anda boleh bandingkan sama ke tak dengan apa yang kita hadiri hari ini. Itu ni video ada. Okey, saya minta maaf. Ada orang marah saya. Dia kecil hati, saya minta maaf. Saya tengok kamera. Saya minta maaf. Saya tak ada niat nak burukkan siapa-siapa, nak hina siapa-siapa, nak kutuk siapa-siapa. Saya bincang isu. Kalau kita benar, kita pertahankan. Kalau kita salah, kita minta maaf. Okey. Baiklah, selepas melihat mesra Ustaz Adlan, ada siapa yang ada soalan? Saya ni saya lagi. So, I still trying to say that Albani, no matter kita mungkin ada sebahagian kita kata dia tidak berapa salaf bukan manhaj dia macam tu, tapi I still believe that dia dasar dia sangat masterpiece, sangat besar, ialah dia cuba kembalikan amalan kita kepada hadis. Itu sangat-sangat penting. Jadi I think ini amalan salaf semua, bahawa whatever we do kan, bagi Quran guna hadis dulu. Itu yang dia cuba dahulukan, rather than amalan salaf. Bagi dia hadis Nabi, amalan Nabi lebih penting, lebih Allah daripada amalan salaf itu sendiri. Jadi dia for him hadis is very very important. So kalau dia cuba nak buat sedaya upaya, berjaya atau tidak itu lain. Tapi bagi saya usaha dia ialah dia cuba untuk kembalikan semua amalan in detail solat itu kepada hadis Nabi dulu. Kemudian amalan salah letak tangga ketiga ke keempat ke comes later. Itu bagi saya itu contribution yang besar. Berjaya atau tidak itu lain cerita. Jadi bila trend ini di set, masalah kita sekarang, bila orang datang kemudian daripada dia, bila baca buku dia, bila tak faham metodologi dia,
mungkin akan semua benda bergantung pada hadis sahaja. Itu Macam kita sebut tadi tak macam tu. itu create crisis, Cuma satu yang saya nak ulas sikit. Kalau kita nak cakap macam tu, saya setuju dan tak setuju. Saya setuju dari segi usaha dia, kita patut puji. Dia nak kembalikan hadis nombor 1. Soalan yang saya nak bangkitkan, adakah hadis bukan nombor 1 di kalangan salaf? Adakah hadis bukan nombor 1 di kalangan sahabat dan tabi'in? Dan siapa yang lebih faham hadis daripada sahabat dan tabi'in? Itu soalan yang saya nak bangkitkan sebagai tak setuju isu tu. Tapi okey, kita setuju untuk mengatakan sebab dia buat begitu. Berjaya atau tidak, kita nombor 2. Cuma saya nak bangkitkan orang yang tak setuju dengan dia bukan sebab tak setuju manhaj tu. Bukan tak setuju cara dia saja, tak setuju manhaj tu sendiri maksud dia. Tak setuju manhaj tu sendiri maksud dia mengatakan bahawa apa-apa hadis salah nombor 2. So salah ni dengan hadis. Sahabat dengan hadis nombor berapa? Dalam diri sahabat tu nombor berapa hadis? Itu maksud saya. So kalau kita faham sahabat Nabi ni, dia bukan yang ta'awuna fadlan min Allah, itu dia. Dia nak Allah redha dia. Dia lagi hebat niat dia dan amalan daripada kita. So kalau kita ikut dia, adakah kita bermakna kita meninggalkan hadis? Itu siri yang kedua. Dan ada banyak teknikal lah. Teknikal ialah benarkah sahabat buat begitu, betul tak tidak fakta tu. So ada banyak lagi teknikal. Tapi secara umum dia, saya yakin dan percaya salafus soleh, sahabat dan tabi'in dan sebagainya meletakkan hadis itu sebagai tinggi dalam hidup dia. So kalau kita tak boleh kata mereka ni macam kita, maksudnya kejap gini, kejap gini, tak. So bila kita nak kembali kepada hadis, sebab tu ramai orang, Syekh Al-Albani sendiri sebut dan semua orang sebut, kembali kepada hadis dan Quran mengikut fahaman salafus soleh. Tak boleh lari daripada syarat tersebut. Kalau tak ada syarat tu, mana kita pisahkan benda yang memang dah satu. Itu maksud saya. Itu pandangan saya lah. Yalah, itu kritikan itu takkan isu ni memang akan berpanjangan lah, kerana memang kita tak tahu bahawa sahabat salaf mencintai Nabi lebih dari segala-galanya. Tetapi itulah sebab Imam Malik suggest amal ahli Madinah, sebab dia sangat dekat pada ruh itu sendiri. Dia suggest paling senang you tengok amal ahli Madinah atau amal salaf lah. During his time, bagi dia salaf adalah ahli Madinah, pada itu interpretation dia. Tapi basically konsep salaf itu ada dalam pemikiran Imam Malik. Tetapi Imam Syafi'i mengkritik bahawa still amalan salaf itu ijtihad mereka. Mungkin mereka salah tapi faham. Tapi saya rasa bukan pada semua isu, sebab Imam Syafi'i sendiri pun menggunakan kaedah yang sama juga pada isu tertentu. Next series. Okay, saya nak habiskan dengan kesimpulan saya pada hari ini untuk saya ulang balik. Kita hari ini apa yang saya nyatakan perbincangan semua ialah saya mengatakan bahawa pertamanya pandangan yang diamalkan ialah keterbukaan dalam meletakkan tangan itu, dan pandangan Syekh Al-Albani yang kita kritik secara ilmiah insya-Allah ialah menghadkan hanyalah pada tempat itu, dan fahaman sebagai orang yang mengatakan bahawa inilah yang paling tepat, yang lain tak tepat, yang lain tak betul dan sebagainya. Ini yang kita kritik, bukan kita kritik persoalan sendiri. Dan sebab-sebabnya adalah bergantung kepada sebab kesahihan hadis dan juga sebab amalan yang diwarisi daripada para sahabat dan tabi'in. Dan menunjukkan bagaimana keterbukaan itu adalah sebahagian daripada faith yang dikeluarkan daripada hadis-hadis Nabi yang keseluruhannya dalam bab ini. Itu cerita dia. Dan saya mohon maaf kalau ada silap faham dan sebagainya. Kalau ada lagi, kita boleh bincang dalam ilmiah, insyaAllah kita terbuka. Boleh terus direct, boleh buat lagi program. Dan saya yakin Sifu, di mana yang kita bincangkan, kita akan buat lagi yang siri-siri seterusnya, dalam bab-bab seterusnya yang akan memberikan kita maklumat yang lebih luas, balik kepada perbandingan tadi. Alhamdulillah kalau itu berlaku, kita telah berjaya sekurang-kurangnya menggalakkan orang untuk membuat kajian. Dan memang ramai yang baca, ramai yang cari, ramai yang telah tak pernah buka, tak pernah download, tak pernah print, tak pernah tahu, tapi akhirnya dia dapat satu gambaran. So sekurang-kurangnya itulah. Dan yang paling penting, pertemuan kita ni tak sia-sia. Terima kasih Ustaz Adlan. Pesanan daripada pihak penganjur. Jadi seperti yang ketahui, insya-Allah akan ada siri yang berikutnya. Lagi ini hanyalah sebuah permulaan saja, dan akan ada siri-siri yang berikutnya insya-Allah.
Tapi untuk itu kita nak beritahu di sini bahawa video pembentangan hari ini akan dimuat naik ke dalam YouTube atau mana yang seangkatan dengannya. Jadi diminta siapa yang hadir atau ada teman-teman yang tak hadir ke maklumkan, boleh tengok video tersebut, kemudian kaji. Dan jangan tengok je, oh handsome tak lah, kita kaji juga. Sedikit pesan sangat pesan yang hadir pada hari ini pun bertanggungjawab juga membetulkan kalau ada orang yang tak faham melihat pada video, sebab video tak dapat situasi. Dia tak dapat kan, sebab tadi start pun siku buat lawak, so kita seronok Kalau start siku buat tension, kita mungkin akan tension. Suasana tu dia akan mempengaruhi kadang pembentangan. So yang mana yang hadir yang merasakan ulasan-ulasan yang dibuat tu tidak adil, maka bertanggungjawablah jawab sendiri sebelum saya berikan pandangan. Okay. Bantu untuk menjernihkanlah pemahaman insya-Allah. Jadi selepas yang kita balik pun kita boleh kaji sendiri. Kemudian kalau ada melalui kajian tersebut soalan-soalan yang menyusul, harap boleh emailkan kepada Ustaz Adlan. Ustaz Adlan mungkin boleh tulis email. Jadi email kepada Ustaz Adlan soalan tersebut. Sebab soalan-soalan ni penting untuk kita bergerak pada siri yang kedua, di mana kita mungkin ada soalan-soalan yang atau kajian-kajian yang lebih mantap. Jadi kita akan kupas pula nanti untuk di siri kedua dan sebagainya. Dan pesanan pihak menganjur sebagai tanda ketelusan, maka soalan yang dihantar kepada Ustaz Adlan minta di CC kepada saya juga. Bukan di CC saya. CC dia bukan buat CC Betul juga. CC kepada saya. Betul juga. Tak ada saya padam soalan ke. Bukan soalan je pun, pandangan, cadangan. Nak kritik boleh. Ini atas kita orang kata transparent kan, ketelusan. Jadi bukan saja soalan je, tidak terhad pada soalan saja, boleh juga contoh cadangan dan sebagainya. Dan ada pertanyaan yang ingin minta maklum balas, iaitu adakah kalau siri-siri yang berikutnya kalau kita buat mungkin sampai 4 petang ke, sebab kadang-kadang mungkin terlalu pendek masa yang diberikan, kita tak do justice to the topic kan. Jadi kalau ada tiba mengamuk. Jadi kalau minta juga cadangan, adakah okey kalau kita buat sampai 4 petang ke dan sebagainya. Jadi harap dapat mendapat maklum balas daripada kalian selain soalan. Dan jadi jangan lupa itu email-emailnya. Jangan CC lah, sebab nanti mana tahu Ustaz Alan delete kan. Walaupun kita tahu Ustaz Alan baik, kita banyak Mungkin. Jadi Selamat. InsyaAllah. Jadi sekian saja untuk hari ini. Moga kita memperoleh manfaat yang banyak. Dan kalau ada yang tak setuju, kita bersetuju untuk tak bersetuju. Dan kita tak perlu gaduh-gaduh. Tak perlu gaduh. Sebab soalan besar saya takut gaduh. Jadi yang sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.